What's up, guys? ほら頑張れ頑張れ Hey yo, listen up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No matter what they do, we go. Hope you enjoy. Today topik cabaran selepas pembentukan Malaysia. Bab 6 Sejarah Tingkatan 5. Sinopsis. Pembentukan Malaysia memberi kesan besar terhadap proses pembinaan negara bangsa. Selepas pembentukan Malaysia, negara menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabaran utama termasuklah pemisahan Singapura, ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi serta tragedi hubungan antara kaum. 6.1 Cabaran dalaman Malaysia, perpaduan kaum politik di Sarawak, pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Antaranya ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Itu termasuk kerajaan menyusun bidang pekerjaan. Kerajaan juga mempelbagaikan pertanian komersial dan juga membukakan peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan petroleum. 2. Memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Kerajaan membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada penduduk pendalam. Dibuat melalui rancangan 5 tahun Malaysia. 3. Memajukan sistem pendidikan. Hal ditumpukan membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberi pendidikan kepada penduduk khususnya Bumiputera. Cabaran seterusnya, cabaran politik di Sarawak. 21 orang ahli kaunselor negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalongninkan, Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Stephen Kalongninkan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri, namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada kaunselor negeri. Krisis politik ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak dan keamanan. Pada bulan September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak. Kapten Kalongninkan diganti dengan Tawi Sil. Cabaran perpaduan kaum. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum dengan penduduk yang pelbagai budaya. Perpaduan menjadi agenda utama bagi pengusaha masyarakat dan pemerintah negara ini. Jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Subtopik 6.2 Pemisahan Singapura. Faktor pemisahan politik, ekonomi, sosial. 1. Politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan. Kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. 2. Ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaraian bersama Common Market disegerakan. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak RM150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Ketiga, masalah perkauman. Telah berlaku rusuhan kaum di Sarawak pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Perkara ini menjadi isu antara kaum. Pemisahan Singapura daripada Malaysia. 29 Jun 1965. Kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Hussein dengan Lee Kuan Yew. 1 Julai 1965. Tuanku mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Tambatan untuk berbincang berkaitan pemisahan. Awal Ogos 1965, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. 7 Ogos 1965. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. 9 Ogos 1965. Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. 6.3 Menangani ancaman komunis. Menangani ancaman komunis.
Ancaman keselamatan di Sarawak. Gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Bentuk ancaman. Gerakan politik. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Penglibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara (PKKU). PKKU meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Peraku dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak (PGRS) untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak, menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha menangani Perang Saraf. Mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Tawaran program pengampunan pada anggota komunis. Pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan penghubungan yang lebih baik kepada penduduk. Operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama. Operasi oleh Rescom pula dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Operasi Ketenteraan di Sarawak. Operasi Hammer Sarawak 1965. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Kerajaan menggunakan kaedah sama yang diguna pakai dalam rancangan BRIZ untuk dilaksanakan di Sarawak. Rancangan berbentuk memenangi hati rakyat ini dinamakan Operasi Hammer. Angka membantras komunis. 6 Julai 1956, Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru di bahagian pertama. Pada 8 Ogos 1969, operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian kegiatan. Pada 24 Februari 1970, Operasi Jala Raja Nunuk Asajaya bahagian pertama. Pada 8 Ogos 1971, Operasi Nyayuk dilancarkan di bahagian ketiga. Pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command Rescom dibentuk di bahagian 3. Ke-6. Pada 21 Oktober 1973, Operasi Seri Aman dilancarkan. Ke-7. Pada 4 Julai 1974, Operasi Seri Aman ditamatkan, anggota komunis menyerah diri. Ke-8. Pada 17 Oktober 1990, Perjanjian Damai menamatkan ancaman komunis antara komunis dan Kerajaan Sarawak. Menangani ancaman komunis. Ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Malaya PKM meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Ancaman keselamatan. Pembunuhan anggota keselamatan. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Kuro Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Pada 7 Jun 1974, menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Pada 13 November 1975, menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Ko Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Pembunuhan orang awam. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintuk, Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang Jalan Chanlun, Kedah. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Pengeboman Tunku Negara. Pada pagi 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tunku Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenalkan Akta Keselamatan dalam negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah
memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Usaha mengatasi strategi counterinsurgency COIN. Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Perjanjian kerjasama sepadan memerangi komunis 1976 di Thailand, membina pagar sepadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan serangkap samar.